Okey, cikgu terus masuk bab ke-8 bab ke-7 cikgu skip untuk elektrik sebab dia banyak pengiraan. Cikgu takut ada yang ramai tak bersedia. Jadi cikgu masuk terus bab 8 lah. Bab 8 ni ada juga pengiraan tapi dia simple-simple je. Okey, so dekat sini cikgu nak explain sikit lah nota kita ni. Sikit aja. Okey, kita punya daya dalam bahasa Inggeris adalah force. Okey, korang boleh tengok yang dekat nota bawah ni. Untuk DLP. So, kita akan belajar beberapa jenis daya. So, daya ni diwakili oleh simbol F, iaitu force. Jadi, dia wakil F lah. Daya namanya. Okey, daya. So, formula daya, nanti kita tengoklah formulanya. Cuma dia punya unitnya adalah Newton. Contohnya, kalau kita buat 30, kena belakang ada perkataan Newton. Jadi force tu sebenarnya Newton. Unit dia. Simbol dia F. Unitnya Newton. Okey, lepas tu kita akan belajar ciri-ciri, iaitu they have a magnitude. Magnitude ni dalam bahasa Inggeris magnitude, dalam bahasa Melayu pun magnitude. Apa maksud magnitude? Magnitude tu nilainya. Contohnya 30 Newton. Ini namanya magnitude. And then dia mesti mempunyai direction, arah. Contohnya utara, selatan, kanan, kiri. Jadi, dia mempunyai magnitude dan juga mempunyai arah. Ke bawah, ke atas. Okey. Macam tu. Apa lagi nak beritahu ya? Tu je kot. Yang lain. Okey, kesan. Dia punya effect of force. Okey, kesan ni penting. Apabila kita apply force, kita kenakan daya. So, mungkin daya tu boleh gerakkan benda yang pegun. Contohnya main bola, tendang bola. So, boleh mengubah kelajuan. Memberhentikan objek. Objek tengah berjalan, kita boleh hentikan. So, kita boleh mengubah arah laluan. Dia datang straight, kita tampar dia. Dia pergi jauh. Dan mengubah bentuk objek daripada besar, kita kemekkan dia. Itu antara effect of force. Okey, ni sistem tuas. So, juga situ je kot. Itu aja. Tekan atmosfera, kita buat dekat soalan nanti. Okey, jom. Kita masuk soalannya. Soalan pertama kita. Okey, jom kita buat sikit. So, kita nak kenal pasti jenis-jenis daya yang kita ada. Ya, daya tu banyak dah ni. Kat sini kita ada daya graviti, berat, kita ada daya normal, daya elastik, buoyant force dan juga friction force. Okey, kat sini kalau korang tengok, apakah daya yang korang nampak sekarang guys? Daya apakah yang korang nampak? Cuba komen sikit. Yang A tu apa dayanya? Daya elastik, betul. Namanya daya elastik. Elastic force. Daya elastik. Betul? Nama penuhnya daya keupayaan elastik. Kalau yang ini pula daya apa ni? Jatuh ke bawah. Daya graviti. Betul Hazim. Daya graviti. Gravitational force. Daya graviti. Okay, good. Okay. Nyatakan alat yang digunakan untuk mengukur daya dalam unit SI. So, biasanya kalau kita nak ukur daya kan, kita nak guna apa biasanya? Kita nak guna apa biasanya? Ingat tak yang kita gantung? Kita gantung ni. Kan kita sangkut pemberat ke apa ke. Okay, apakah nama ni? Ni salah satu kita guna untuk mengukur daya. Okay, siapa tahu namanya? Seorang tak ingat? Namanya adalah neraca spring. Neraca spring, iaitu spring balance.
Pernah tahu? Pernah tahu neraca spring ni? Pernah kan? Okey, ukur force. Okey, apakah unitnya? Unitnya adalah Newton. Iaitu kita buat dalam bentuk N. Okey lah, tu antara pengenalan kita kepada force ya. Okay, now number 3, labelkan daya tindakan ke atas bunga ini. So, manakah daya tindakan dia guys? So, cuba besarkan sikit supaya nampak. So, bila duduk atas meja, dia ada dua daya. Satu daya ke bawah dan satu lagi daya ke atas. Betul-betul atas meja tu. Boleh? Daya ke atas tu namanya apa? Daya ke atas ni adalah daya namanya daya tindak balas. Yang atas tu. Yang atas tu namanya daya tindak balas. Okey, dalam bahasa Inggeris kita akan cakap dia adalah reaction force. Okey. Okey, dekat bawah pula daya apa? Yang dekat atas tu reaction sebab kita letak bunga, dia memberi daya tindak balas. Jadi yang bawah tu adalah daya tindakan. Ini yang bertindak. Yang bawah ni adalah daya tindakan. Jadi ini yang bertindak. Jadi yang atas ni buat, tukang buat. Yang ini tukang bertindak. Ataupun yang atas ni memberi rangsangan, reaction. So yang bawah ni memberi hasil. Macam tu. Jadi kita ada daya tindak balas dan juga daya tindakan. Daya tindakan dalam bahasa Inggeris apa? Action force. Namanya adalah action force. Itu namanya daya tindakan. Jadi apa-apa yang kita buat mesti ada kesan dia. Okay guys, dah settle. Okay, nombor 4, tandakan tik pada aktiviti yang melibatkan tekanan atmosfera. Apa itu tekanan atmosfera? Okay, jom. Kita cerita sikit. Tekanan atmosfera ni macam mana? Okay, kita ada bumi. So, bumi kita ni mempunyai beberapa lapisan atmosfera yang korang pernah belajar masa form 1. Ada troposfera sampailah exosfera. So, disebabkan kita punya udara daripada atas kurang, kat bawah makin tinggi, banyak udaranya. Jadi, lapisan udara ini telah menekan kita semua. Sepanjang-panjang ini, udara ni telah menekan kita, dikenali sebagai tekanan atmosfera ataupun ATM. Inilah namanya tekanan atmosfera. Kalau katakan atmosfera kita tak ada, maka tak ada udara lah yang menekan kita. Jadi, tekanan atmosfera kita boleh menyebabkan kita boleh bernafas. Boleh bernafas ni disebabkan oleh tekanan atmosfera yang ada. Atmosfera tu tolak udara masuk ke hidung. Walaupun kita rasa kita tarik, sebenarnya atmosfera tu ada. Kalau atmosfera tu tak ada, kita tarik macam mana pun tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Katakanlah kalau kita duduk dalam bekas yang tak ada udara. Nak seduh pun tak boleh. Kan? Sebab tak ada atmosfera. Okey, ataupun kita nak minum daripada air kotak. Kita tebuk lubang, kita minum kan. Jadi kita sedut ni disebabkan oleh adanya atmosfera, dapat sedut. Okey, kalau tak dapat. Contohnya kalau kita bocorkan sikit, tak boleh, atmosfera masuk nanti. Kita sedut pun tak masuk air ke atas kan, tak masuk ke mulut kan. Jadi tu namanya kebaikan yang ada atmosfera kepada kita. Okey. Okey, now kita tengok yang pertama, tandakan yang betul ya. So yang pertama, menyeduh udara ke dalam paru-paru. Betul tak? Jawapannya yes. Betul. Inhaling air into lung. Yang kedua, membuka pintu. Buka pintu tak ada. Buka pintu tak ada. Tak. Betul. Satu lagi apa satu lagi? Menggantung gambar tak? Gantung gambar tak? Minum. Contohnya minum. Minuman ni betul. Macam itulah cara dia. Okey, satu lagi juga nak cerita.
Sebab jarang-jarang soalan tanya. Korang pernah beli tak, kalau dalam kereta ataupun dekat cermin, yang jenis yang kita lekatkan pada cermin tu, yang bentuk dia macam macam ni guys. Pernah jumpa tak yang kita sangkut-sangkut tu? Pernah tak macam ni jumpa? Kita tekan, penyekkan dia kan, dia akan melekat pada gelas. Apa nama benda ni? Pernah ada tak? Nanti kita gantunglah kat sini teddy bear. Kita gantung teddy bear lah. Pernah nampak tak benda ni? Pernah tahu tak? Okey, pernah tahu, and then korang terfikir tak macam mana dia melekat? Dia tak ada gam. Dia tak ada gam. Macam mana dia boleh melekat? Suction cup. Betul. Suction cup namanya. Dia macam pelaga betul. Tapi dia tak ada, masalahnya dia tak ada gam. Jadi macam mana? So ideanya, apabila kita tolak, kita sebenarnya telah membuang udara, ya. Kita telah membuang air. Okay, bila kita press, udara tu dikeluarkan. Jadi bila udara dikeluarkan, dalam ni ada apa? So dalam ni sekarang bila udara dikeluarkan, dalam ni ada vacuum. Jadi vacuum tu maksudnya tak ada apa-apa, kosong dalam ni guys. Jadi bila kosong, dia ada pressure tak? Bila vacuum, dia tak ada pressure, no pressure. Tak ada tekanan. Dalam tu tak ada tekanan. Pressure-nya kosong. Jadi bila kosong, kita punya pressure dekat luar, iaitu kita punya tekanan atmosfera, akan menolak dia. Jadi dia melekat tu disebabkan ATM yang menolak dia. Tekanan atmosfera yang menolak dia. Faham tak? Jadi itulah kepentingan atmosfera. Okey, lagi. Macam mana vacuum berfungsi? Macam mana vacuum tu boleh menyedut? Kita nampak macam angin yang sedut kan? Bukan angin yang sedut. Vacuum kita akan masuk dalam kompartmen dia yang ada fan dalam ni kan. So kat sini kita ada, bila fan tu dihidupkan, so dalam ni sebenarnya kalau korang perasan dia akan keluarkan udara kat sini. Udara panas kan, rasa kan? So jadi dalam ni dah ada namanya ruang vacuum. Tu namanya vacuum. Bila vacuum tak ada tekanan udara. Air pressure tak ada. Bila tak ada dia kosong. Jadi bila kita start on so, jadi yang masuk ni sebenarnya bukan kipas tu yang tolak. Yang masuk ni sebabkan oleh ATM yang tolak. Tekanan atmosfera yang tolak masuk ke dalam. Faham tak? Kenapa ATM masuk? Sebab ATM masuk nak memenuhi ruang yang kosong ni. Jadi dia masuk tu bukan sebab motor tersedut. Dia masuk tu disebabkan pressure ATM yang masuk untuk memenuhi vacuum tersebut. Faham tak sekarang? Jadi itu antara kepentingan vacuum kita. Contoh lain apa lagi? Contoh lain, korang pernah tebuk susu tak? Susu tin. Ke korang tak minum susu tin? Okey, macam mana cara yang betul untuk tebuk susu tin? Siapa tahu? Siapa nak bagi tip? Tebuk 2 lubang. Sebab apa 2 lubang? Betul. Kalau satu lubang saja kita tebuk, kita tuang susu, tak boleh. Dia takkan terkeluar. Sebab kat sini dia penuh dengan susu kan. Jadi kena tebuk satu lagi. Kenapa tebuk satu lagi? Supaya ATM akan masuk kat situ. So ATM ni akan cuba bantu tolak susu tu keluar masa kita tonggeng dia lah. Itu tujuannya kita tebuk 2 lubang. Kalau korang perasan tebuk mula-mula sekali, kau tebuk sekali, susu tu macam keluar sikit kan. Bila tebuk sekali lagi, walaupun belum tungging berapa, dia dah macam keluar banyak tepi-tepi tu. Sebab ATM telah tolak dia. Okay. Dan banyak lagi lah nak cerita pasal daya ni kan. Dalam kehidupan kita. Okay, now kita tengok kat sini pula. Ni pasal gambar rajah. Paku. Tukur dan paku. Sebatang paku ditanggalkan daripada sekeping papan menggunakan penukul jika daya sebanyak 5 Newton. Tengok bila ada Newton tu dia bercerita mengenai force. Daya ya.
diperlukan untuk menagarkan paku. Berapakah momen daya yang diperlukan untuk menarik penukur pada arah ditunjukkan dalam rajah di atas. Macam mana nak buat ni guys? Siapa nak bagi cadangan? Siapa nak bagi cadangan? Okey. Kita punya nak dapatkan dia punya apa soalan yang minta ni? Berapakah momen daya? Momen daya ni adalah namanya moment of force. Ni momen daya ya. Jadi formula momen daya ni momen daya sama dengan daya iaitu force darab dengan jarak ni. Jarak ni. Yang pertama betul, tukarkan dulu kepada meter ya, sebab Newton ni nak jadi Newton mesti unitnya kena meter. Jadi kat sini 0.15 meter. Untuk panjang kita tukar pada meter. Jadi kita masuklah formula kat sini, 5 darab 0.15. Berapa dapat Azim? Jaraknya 0.15. Dapat apa? 0.75. Okey, good. Ni adalah momen daya. Momen daya nak tahu macam mana? Nak tahu nak tulis unitnya, daya kan Newton, jarak kan meter. Jadi tulislah Newton meter. Seolah-olah macam Newton darab dengan meter, jadi Newton meter. Faham tak? Betul. Tapi kalau rasa tak pasti, tak payah tulis pun tak apa. Tapi nanti kalau korang ambil fizik, ambil subjek fizik, untuk SPM korang kena tulis simbol ni. Kalau tak ambil tak apalah. Okey, next. Seterusnya, rajah menunjukkan sebuah kereta mempunyai berat. Apakah beza berat dengan jisim? Adakah jisim dengan berat sama? Lain. Apa yang lainnya? Okey, katakanlah cikgu naik ke bulan sekarang. Okey, sampai ke bulan. Adakah jisim cikgu berubah? Ataupun adakah berat cikgu berubah? Ataupun dua-dua tak berubah? Apa yang berubah Azim? Jisim berubah ke berat berubah? Jisim berubah. Berat tidak berubah. Okey, jom tengok. Nampaknya kat sini ada kekeliruan sikit. Jom kita betulkan balik kekeliruan ini. Dalam borang, kita selalu nampak ditulis isi berat anda. Kita pun tulis, katakanlah 50 lah you ambil. 50 kg. Adakah ini betul? Ini tak betul sepatutnya lah. Tapi borang dah ada macam tu. Sepatutnya dia kena tulis jisim ataupun mass. Ini baru betul. Okey, bila sebut mass, jisim, dia simbolnya adalah kg. Untuk dapatkan berat, dia mesti mass darab dengan graviti. Graviti kita berapa? Graviti kita 9.81. Okey, kita andaikanlah 10 lah. Senang, kita congak 10. Jadi sebenarnya berat kita dah jadi 500 Newton. Jadi kita belajar daya tadi kan? Daya kan Newton, jadi berat juga sebenarnya adalah daya guys. Jadi berat juga adalah daya. Cuma dia daya ke bawah. Kita panggil berat. Tapi dia dalam keluarga force. Faham tak guys? Okey, sekarang ni katakan ni kat bumi ya. Ni kat bumi. Okey, ni cerita kat bumi. Okey, sekarang cikgu masuk ke bulan. Bulan gravitinya lagi banyak ke lagi kurang? Lagi kurang. Jom kita masuk dekat bulan. Okey, agaknya kat bulan jisim cikgu berapa? Adakah sama dengan bumi? You kata jisim tak berubah. Berubah tak? Kita bawa diri kita ni. Diri kita tak berubah. Jisim kita tetap sama guys. 50 kg.
Berat kan berubah sebab berat kita ni darab dengan graviti. Graviti bulan berapa? Graviti bulan adalah 6 kali ganda kurang. Jadi kita bagi 6. Korang bagilah dapat apa? Jom kita kira jap. Dekat bulan tu kita 6 kali ganda kurang. So dekat bulan berat kita lebih kurang dalam berapa dapat? Mana ni? 10 bagi 6. 83 je. Lebih kurang lah kot, lebih kurang lah. Atau sekejap. Dia betul lah kan? Sekejap 500 bagi 6. Betul lah 83. Tengok yang berubah adalah berat. Jadi berat tu boleh berubah, jisim tak boleh berubah. Sebab jisim ni adalah kategori di bawah metal. Di bawah G-rim. Jadi kalau kita naik dekat planet lain yang graviti lagi tinggi, maka lagi beratlah kita. Bila lagi berat kita apa jadi? Kaki kita susah nak angkat sebab gravitinya terlalu tinggi. Dekat bulan ataupun dekat Marikh, gravitinya rendah, kita senang nak angkat kaki dan mungkin boleh terapung-rapung sikit. Jadi itulah masalahnya. Okey, faham sekarang berat dengan jisim ya? Okey, now kita nak belajar lagi. Alamak, ni kena kira pula. Tak payahlah ni, kita skip lah pengira-pengira ni. Cikgu skip berapa sebab masa tak cukup. Kalau ada masa boleh kita bincang kan. Okey, kita dah masuk, kita dah 20 minit dah. Okay, 7. Seketul batu mempunyai berat. Dia cerita pasal berat, weight bukan jisim. Nampak ada Newton tu. Berat dalam udara dan 15 Newton adalah direndamkan sepenuhnya di dalam air. Seketul batu mempunyai berat. Dekat udara kita timbang. Kita timbang dengan neraca tadi. Kita timbang batu tu, beratnya tulis 20 Newton. Lepas tu bila masuk dalam air, batu yang sama kita rendam dalam air, mungkin dalam bikar ke. So ini telah menunjukkan sebanyak 15 Newton. Makin berkurangan berat dia. Kenapa makin berkurangan? Kerana ada buoyant force, daya apung. Daya apung yang menolak dia tu. Namanya buoyant force ataupun upthrust force. Dua-dua boleh. Dalam bahasa Inggeris ada dua. Daya bahasa Melayu, daya apung je. Daya apung kan. Okey, soalannya sekarang, tentukan beza. Beza tolak je lah. 20 Newton tolak dengan 15 Newton, bezanya adalah 5 Newton. Jadi daya tujah sama dengan daya apung dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggeris, kalau dikata upthrust force sama dengan buoyant force. Jadi yang balance kita tinggal ni, inilah kita punya daya tujah kita. Jadi jawapan kat sini adalah 5 Newton. Jadi beza dia tu itulah buoyant force dia. Okey, terangkan sebab batu itu tenggelam di dalam air. Kenapa batu itu boleh tenggelam dalam air? Kenapa kapal tak boleh tenggelam dalam air? Okey, siapa nak beritahu? Kerana buoyant force. Apa sangkut paut dengan buoyant force? Siapa lebih berat, siapa kurang berat? Kerana berat batu ni dia sebenarnya melebihi buoyant force. Okay, kita kata berat batu melebihi ataupun kita kata greater than buoyant force ataupun kita kata upthrust daripada daya apungan. Jadi berat batu lebih tinggi berbanding dengan daya tujah. Okey, boleh.
Kalau dia sama, kalau dia betul-betul sama, dia akan timbul. Macam kapal tu, dia timbul sebab ianya sama. Itulah sebab dia. Okey, ada soalan kat sini tak? Boleh terima. Okey, kalau tak ada, cikgu nak tanya awak. Kenapa besi yang sama, kita boleh buat kapal? Contoh ada air kapal kan? Kapal. Perahu lah, perahu. Perahu. Kita letak dalam air, perahu tu boleh timbul. Betul tak? Tapi kalau kita gumpal-gumpal perahu ni jadi seketul, jadi besi seketul, kalau letak dalam air apa jadi? Dia akan tenggelam sampai ke bawah. Dua-dua ni ada buoyant force, ada daya tujah, tapi kenapa yang ini tenggelam? Dia sink, yang ini timbul, dia floating. Why? Kenapa yang A ni floating, yang B ni sinking? Besi yang sama. Katakanlah dia lah 100 kg. Yang ini pun 100 kg. Berat sama. Pernah terfikir tak macam ni? Pernah terfikir tak? Okey, sebagai pelajar sains, korang mestilah ada jawapan yang konkret untuk meyakinkan ibu bapa kita. Okey, siapa nak bagi idea? Sebelum kita move kepada soalan lain. Buoyant force berbeza. Buoyant force dia berbeza. Hampir tepat. Hampir tepat. Buoyant force berbeza tu betul juga. Tapi punca utama dia kenapa? Okey, aku cerita sikit. Kenapa? Okey, sebelum cerita ni kita cerita pasal minyak dengan air. Kalau minyak dengan air atas ke air bawah? Kalau minyak dengan air kat atas ke air kat bawah? Minyak masak tuang dengan air. Pernah buat tak? Form 1 korang belajar ni. Mana dekat atas, mana dekat bawah? Ada siapa tak boleh masuk ke ni? Yof, kat mana? Siapa atas, siapa bawah? Tak pernah buat je? Kalau campur air dengan minyak dengan air tak bercampur kerana air berada dekat bawah. So, minyak akan berada dekat atas. Oil. So, kenapa berlaku macam ni? Kenapa tak minyak dekat bawah? Okay, kalau kita nampak minyak macam pekat, likat kan? Jadi, kenapa minyak dekat bawah? Sebab air ni dia adalah lebih tumpat. Ketumpatan air. Concentration. Yes, tumpat. Concentration. Ataupun dipanggil density lah. Lebih tepat lagi, tumpat ni dipanggil density dalam bahasa Inggeris. So, dalam kes ni, kita punya water ni, density-nya more than oil. Faham tak? Jadi, sesiapa yang lebih tumpat berada di bawah. So, dalam kes ni, kalau kita nampak tak? Besi ni, dia lebih density. Kapal ni, dia kurang density. Faham tak? Padahal berat yang sama. Macam mana boleh kurang density? Kerana kita punya formula density sama dengan G same mass bahagi volume. Isi padu. Dalam bahasa Melayu, ketumpatan sama dengan G same bahagi isi padu. Jom kita try buat. Okay, katakanlah yang pertama ni, kapal pertama ni berat dia 100 gram. Kita ada isi padu ni, isi padu kan? Isi padu kapal tu. Isi padu kapal. Kita anggaplah isi padu tu 50. Senang nak kira. Jadi, kita akan dapat dia adalah 2. Jadi, ketumpatannya 2. Faham tak?
Okey, cuba try ni. Jisim dia sama. Tengok di gumpa-gumpa ni, adakah volumenya makin besar, volume makin berkurang kan? Kan? Ha. Volume berkurang kan? Mungkin volume kecil. Mungkin letak 10 lah volume dia. Jadi dapat? Ha. Cuba bandingkan. Mana density lebih tinggi? Perahu dengan besi, ketumpatan dia. Dekat sini, perahu kurang tumpat. Jadi sebab itulah perahu ni boleh timbul. Sebab dia kurang tumpat. Faham tak guys? Itu sebabnya. Contoh lain lagi. Korang perasan tak? Air dengan ais sama tak? Air sama tak dengan ais? Lain. Apa lain? Tak boleh minum ke? Kita boleh minum air tak? Kita boleh minum ais tak? Dari segi sifat dia sama. Cuma sejuk je lah. Tapi kita boleh minum. Tak adalah mabuk. Tapi masalahnya, kenapa air kita letak ais, ais tu timbul. Sedangkan air dengan ais adalah sama. Jadi kat sini, air ni lebih tumpat daripada ais. Sebab apa jadi macam tu? Sedangkan dia sama. Ini menunjukkan bahawa ais ni, bila kita jadikan ais, bentuk ais ni bila jadi beku, dia telah mengembang sikit dia punya isi padu dia. Sebab itu bila jadi ais, korang nak buka ketat kan? Betul tak? Korang nak buka ais ketat kan? Sebab dia telah kembangkan sikit volume dia. Jadi kalau kita tengok tadi, kita punya formula ketumpatan sama dengan jisim bahagi isi padu. Ni, isi padu sini meningkat. Jadi bila meningkat, dia punya ketumpatannya berkurang. Faham tak guys? Ni dah soalan-soalan kebat lah ni. Harap-harap tak adalah soalan macam ni ya. Boleh faham sekarang Jadi kalau dia timbul tu, dia lebih kepada density. Jadi bukan lebih kepada jisim. Jisim sama je. Density tu menyebabkan dia timbul. Dah faham sikit? Better sikit kan? Okey, kita buat satu lagi soalan last. Nombor 8 sebelum masuk bab baru. Okey, Su Ling ingin meminum air di dalam gelas dengan menyedut minuman. Tetapi air tidak dapat disedut masuk. Sebab ada lubang kat situ. Bocor rupanya. Jadi soalannya, dia mendapati terdapat lubang dalam minuman itu. Cadangkan cara yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah ini guys. Apa cadangan korang? Tukar straw baru? Tak naklah tukar straw baru. Kita pakai straw yang ada lah. Terbalikkan straw. Good idea, bagus. Terbalikkan straw. Dua-dua bocor masuk ke dalam ya. Takut kita pula semput nafas nak tarik. Sebab ada dua lubang kat bawah ni. Boleh juga nak buat macam tu. Good idea tu. Tapi kita ambil cara mudah, kita tutup lah straw tu. Kita tutup lubang ni. Boleh? Senang kan? Jadi kita akan cakap tutup lubang. Close the hole. Tutup lubang itu. Tutup dengan apa? Tutuplah dengan finger. Tutup dengan jari dah lah. Kenapa kita tutup? Potong. Bagus. Potong pun boleh. Baik. Tapi kita nak nampak lebih kreatif. Kita tutup lah. Nak potong boleh juga. Boleh. Kata kita potong. Kenapa kita potong? Bila kita tutup, kita buat apa? Kita prevent, menghalang. Sebab kat sini masuk, sebab atmosfer masuk ni. Kita punya ATM akan masuk kan. Jadi kita potong ataupun kita tutup untuk menghalang atmosfera. Cikgu tulis ATM saja. Atmosfera pressure. Maksudnya tekanan atmosfera daripada masuk. Jadi kita tutup lah. So that ini akan will rise, akan memberikan
akan naik semula lah bila kita sedut kan. Okey, jadi bila kita sedut apa tu balik dan tutup tu, jadi dia akan raise up, dia akan naik balik lah air tersebut. Okey, itulah antara poin-poin yang kita boleh cerita lah mengenai daya ni. Dan cikgu nak masuk topik yang ke-10. Okey, sambil-sambil tu korang boleh salin dulu kejap. Okey dah, cikgu boleh move ke? Guys, boleh cikgu move? Cikgu masuk soalan berikutnya ya. Okey, now kita nak masuk heat iaitu haba. Okey, ni awak punya nota. So, apakah itu heat? Heat tu haba, kita tak boleh nampak dia tapi kita boleh merasai. Namun haba kadang-kadang kita boleh melihat dari segi warna. Contohnya macam matahari. Jadi matahari kita warna kuning-kuning merah sikit. Korang rasa adakah matahari kita ni paling panas dekat dunia ni? Ataupun warna apakah kalau kita nampak dia nampak panas? Kita dah belajar ni. Putih. Putih paling panas. Putih tak panas. Putih tu macam rigel. Tapi yang putih tu lebih panas daripada matahari kita. Yang paling panas adalah biru. Betul. Biru lah Biru tu paling panas. Jadi matahari kita tu belum lagi panas. Belum lagi panas sepenuhnya. Okey. So haba ni kita cerita untuk buat apa? Yang pertama kita akan cerita the transferring of heat. Kita pindahkan haba. Okey. Caranya ada dua, iaitu kita pindah terhadap jirim, iaitu kita pindah terhadap permukaan objek seperti air. Air tu nanti kena pada permukaan air. Permukaan air tu akan menyerap dan dia akan jadi evaporation, penyejatan. Ni contoh. Ni contoh daripada haba tu lah. Penyejatan. Okey. Untuk jirim biasanya kita guna dekat jalan raya, jalan kereta api supaya dia boleh expand, boleh mengembang dan boleh mengecut, contract. Jadi musim sejuk dan musim panas. Okey, lagi apa lagi haba juga boleh dikondaksikan lagi kepada konduktor dan juga insulator. Dan haba juga boleh cerita mengenai bayu laut dan bayu darat. Bayu laut ni adalah sea breeze dan land breeze. Okey, now jom kita tengok terus soalan dia tanpa melengahkan masa. Okey, kita ada berapa minit. Okey, ni situasi dia. Situasi dia. Okey, jom. Rajah 1 menunjukkan sebuah kereta. Di tempat letak kereta yang terdedah pada cahaya matahari. Cermin hadapan kereta berkenaan retak. Sebaik sahaja penyambang udara dihidupkan. Jelaskan fenomena ini. Okey. Jelaskan fenomena ini. Okey. Okey, cuba jawab. Okey, mulakan sekarang. Kenapa tengah panas-panas tiba-tiba kita buka aircon, dia krap pecah. Tapi kebanyakan cermin kereta ni dia kuat lah. Mungkin ni cerita lama-lama kot. Ataupun mungkin negara yang terlalu tinggi sangat suhu dia kot.
Kenapa dia retak? Kenapa? Tak ada idea? Tak ada idea? Okey, terus buat point lah senangnya. Because, kerana. Tapi depan tu korang buat ayat sikit lah. The windscreen of the car cracked. Cermin kereta depan retak kerana. Buatlah ayat macam tu. Terus buat kerana. Kerana kita telah membuka ataupun kerana perubahan suhu secara mendadak. Kerana because a sudden change, perubahan temperature, suhu. Okey. Perubahan suhu mendadak. Jadi boleh menyebabkan pengecutan. Menyebabkan pengecutan. So kat sini jadi pengecutan. Pengecutan ni contraction lah dalam bahasa Inggeris. Contraction, boleh mengecut. Okay. Pengecutan the layer of glass. Jadi lapisan cermin kereta ini menjadi dia mengecut. Bila mengecut dia pecah lah. Sepatutnya macam mana kita nak prevent ni? Yang nak jawab yang B. Supposed to be macam mana perlu kita buat supaya dia tak retak macam ni? Tinted. Mahal lah pula. Okey, kalau tak nak tinted, takkanlah masa tengah panas nak tinted kan? Letakkan cermin cover. Okey, katakanlah dia lupa. Buka cermin terlebih dahulu. Kita biar dulu turunkan tingkap. Kita biarkan angin udara panas keluar sekejap. Lepas tu barulah kita on. Dia macam suam-suam sikit kan. Better macam tu. Buka tingkap ke buka pintu ke tak kisahlah. Janganlah buka je. Tingkap pun tak buka. Kita pun terus start enjin. Buka aircon. Saya elok-elok kalau nak cepat pun buka tingkap dulu. Baru buka aircon. Jadi sambil-sambil dia keluar, sambil-sambil aircon keluar. Aircon on kan. Ataupun seeloknya buka dulu, biar dulu. Baru buka enjin. Okay. Sebab itu kalau kita perasan, kalau orang biasanya dia biasa kereta, dia buka tingkap dulu kan. Dia buka tingkap, dia borak-borak dulu, baru dia masuk. Jadi, kita akan turunkan tingkapnya. Jadi, kita akan wind down, turunkan tingkap dia. Kenapa turunkan tingkap dia? So, to allow. To allow udara panas, hot air, to escape ataupun from inside dalam kereta tu. Dalam kereta udara panas, to escape lah. Supaya dia keluar dulu supaya udara panas keluar dahululah sebelum kita on kita punya penyaman udara. Jadi kita kena jawab macam tu lah. Kalau nak cakap tinta tak sempat lah kot. Tengah-tengah panas tu nak tinta macam mana kan? Kita jawab dengan yang relate dengan pelajaran kita. Okay, dapat idea kan? Okay, next. Dah salin? Okay, dah. Kita move So, kat sini ada amaran. Amaran di atas boleh dijumpai pada tin penyembur racun. Bukan penyembur racun saja kalau korang tengok spray cat.
Ataupun apa-apa yang kita spray tu ada gas, mesti dia akan tulis macam ni. Jauhkan daripada api ataupun haba. Tapi kadang-kadang tak perasan. Kan kadang-kadang kita spray apa tu semut, sambil-sambil kita bakar api, kita letak spray tu sebelah api. Tak boleh sebab dalam tu ada gas. Jadi gas tu dia bakal mengembang. Okey, jadi soalannya apa ni? Bincangkan kemungkinan akan berlaku jika tim penyembur racun kosong dibuang ke tempat sampah. Oh, tim penyembur tu dah kosong. Dia dah kosong dah, tapi kita baling dan kita buang. So, apa jadi rasa-rasanya? Dia akan meletup lah. Kan? Kenapa dia meletup? Sebab haba yang tinggi, high heat. Kan? Ni haba tinggi ni maksudnya pembakaran ni. Disebabkan pembakaran haba yang tinggi kan. Okey. Jadi dia boleh meningkatkan, increase. Meningkatkan apa? Meningkatkan tekanan, iaitu pressure. Recycle boleh? Recycle boleh? Tekanan dalam tin. Kalau nak recycle, kita patutnya kena tebuk sikit. Kena tebuk. Tapi kena beli penebuk dia. Kita tak boleh pakai paku. Ketuk dengan paku takut ada spark, kan meletup juga. Dia ada alat dia. Alat dia macam gunting sikit. Kita kepit, nanti dia akan bocor. Dia akan bocorkan. Jadi tekanan ni boleh menyebabkan exposure. Boleh menyebabkan letupan. Ya baru boleh recycle. Tapi kadang-kadang kita tak ada alat tu kan. Kita masukkan, kita jual pada recycle lah. Nanti dia akan uruskan lah. Dia ada lah alat dia tu kan untuk tebuk supaya gas tu keluar. Okey, boleh? Okey, jom kita buat satu lagi soalan. Lepas tu kita juga nak cerita sikit mengenai pantai. Okey, yang ketiga, bagaimanakah anda membuktikan bahawa pemindahan haba? Pemindahan haba ni adalah heat transfer. Melalui sinaran tidak memerlukan medium. Maksudnya, haba daripada matahari tu yang kita bersinar cahaya tu, dia bawa sekali haba. Jadi, dia bawa haba tu tak adalah pakai wire. Kan, ada pakai wire tak daripada matahari sampai ke bumi? Tak ada, tapi kita rasa panas. Itulah maksudnya tanpa medium. Tak ada wire, tak adalah dipakai kuali ke untuk panaskan kita, tak ada kan. Jadi dia menggunakan cahaya je. Tuhan menggunakan cahaya, jadi kita rasa panas. Jadi bagaimana kita nak buktikan betul ke dalam cahaya tu ada haba? Okey, berikan penjelasan. Okey, sekarang ni kita nak explain sikit. Okey. Korang pernah tahu mentol kan? Bulb mentol. Okey, mentol ni menyala disebabkan dalamnya ni ada gas. Okey, kita mesti guna gas. Dan dalam ni juga mesti vacuum. Kenapa vacuum? Supaya dia tak ada tindak balas dengan gas tersebut lah. Ataupun dia kosong lah, senang cerita. Okey. Okey. Jadi dalam ni vacuum. Kalau kita on lampu ni, korang pernah tengok lampu ni tak? Pernah tengok lampu macam ni? Pernah tengok? Jadi, kalau kita pegang, cuba kita pegang masa on. Apa kita rasa? Panas. Pernah pegang lah tu. Kita akan rasa panas. Kenapa kita rasa panas? Sedangkan dalam ni vacuum. Dalam ni tak ada udara ni, kosong. Kenapa kita rasa panas? Bermaksud heat boleh travel walaupun dalam vacuum. Faham tak? Bukan elektrik. Elektrik tu kat sini je. Elektrik kat sini je. Faham tak? Tapi yang hasil tu haba. Bermaksud kalaulah dia tak boleh lalu vacuum, tak panas. Dia mesti panas dekat dalam ni aja. Kan?
Tetapi kita rasa mentol tu panas sebab heat tu dia boleh travel walaupun bukan dalam vacuum, walaupun tak ada udara. Jadi sebab itu heat daripada matahari boleh sampai kat bumi walaupun dalam vacuum. Kalaulah heat tak boleh lalu vacuum, bumi kita sejuk lah. Sebab matahari bawa heat, tak ada vacuum, tak ada udara tu. Jalan sampai ke bumi. Jadi heat tak sampai kepada bumi. Tapi Tuhan ciptakan heat ni boleh lalu juga. Walaupun tak ada atmosfera, walaupun tak ada udara. Faham tak guys maksud cikgu? Clear? Okey. Jadi kalau nak buktikan dia, kita katalah mula-mula apa yang betul buat. Kita boleh kata nyalakan suatu mentol ataupun bulb kita. Kalau dekat lab tu kita pakai kelalang vacuum. Kita guna lampu lab tu lah. Okey, lepas tu cuba kita rasakan selepas kita on. Lepas kita on untuk beberapa minit. Korang cerita macam ni je. Lepas tu kita pegang. Kita akan rasa panas. Jadi ini membuktikan therefore hal ini membuktikan bahawa kita punya heat tu, transfer of heat ataupun pemindahan haba berlaku dalam vacuum. Berlaku dalam vacuum. Itulah point dia guys. Sebab itulah matahari boleh hantar dia punya heat sampai ke bumi. Kita syukur dapat heat daripada matahari. Kalau tak sejuk kita ni. Kalau tak kita sejuk. Macam dekat kutub utara yang ada salji, itu pun kita tak mampu nak tinggal. Kalau matahari tak boleh sampaikan heat kepada kita, memang kita beku semua ni. Walaupun nampak cahaya matahari kan, terang. Tapi tak ada heat. So, itu dah guys kot untuk hari ni. Okay, diharapkan awak dapatlah sesuatu pembelajaran untuk hari ini. So, nanti cikgu akan record dan cikgu akan bagi skema sign lah kepada awak. Supaya awak boleh study. Sebelum berpisah, cikgu ada beberapa 2 minit lagi. Cikgu nak cerita sikit mengenai bayu laut dan bayu darat tadi ni. Bayu laut kat sini ni. Sea breeze dengan land breeze. Jom cikgu cerita sikit. Okey. Cikgu cuba cerita dalam masa 2 minit. Ini kita punya laut. Ini kita punya darat. Okey, darat ni adalah pokok kelapa. Okey, kalau korang pergi ke pantai, biasanya dekat pantai, korang pergi siang dengan malam, bilakah angin yang banyak? Angin pada waktu siang ke pada waktu malam? Anginnya banyak. Siang. Siang kan? Malam tak ada angin. Kenapa malam tak ada angin? Okay, kerana pada waktu siang, matahari, dia pancarkan heat. Tadi kita belajar heat kan? Haba. Okey, jadi haba ni akan absorb, diserap oleh tanah dan diserap oleh laut. So, antara tanah dan laut, manakah yang menyerap lagi banyak? Tanah menyerap lagi banyak waktu siang. Jadi, tanah ni lebih cepat panas. Ini sejuk. Jadi, udara daripada sejuk ke tempat panas. Sebab tu siang, anginnya sangat kencang. Malam tak adalah sebab malam terbalik. Malam dia ke sana pula. Yang siang ni namanya bayu laut. Malam ni namanya bayu darat. Sebab daripada darat ke laut. Itulah ceritanya guys. Okeylah guys. Sebelum dia mati, cikgu nak ucapkan bye-bye. So insyaAllah berjumpa lagi bila-bila masa kita ada lapang. Kita buat lagi kelas kita ya. Okay, semua bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.